Boleh start ke? Macam mana nak share ni? Habis kan? Boleh start ke? Lutut makcik tu kan dah keras tu. Assalamualaikum Marzuki. Selamat datang. Kita akan berbicara tentang ASP pada malam ini, insya-Allah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita akan sahabat lama saya, Husrima. Apa khabar? Bagus siapa yang ada akaun ASB Semua orang ada akaun ASB Malam ni kita akan mencerita dan berkongsi sedikit tentang ASB Dan ramai orang sedih dengan ASB dengan dividen yang baru diumumkan semalam Adakah anda gembira atau anda bersedih dengan pengumuman agihan pendapatan semalam? Semalam kadar agihan pendapatan terendah dalam sejarah. Rekod pecah rekod. Kita nak berbincang dan berbicara tentang ASB dan bagaimana caranya kita boleh menjana pendapatan yang melebihi ASB. Dan sebenarnya kerja-kerja orang yang berkongsi tentang bagaimana cara untuk menjana pulangan yang lebih tinggi sekarang lebih mudah. Sebelum ni kita letak KPI ASB iaitu 6%. Sekarang KPI ASB tinggal 4%. So kerja kami sebenarnya lebih mudah. Kerja kita sebenarnya lebih mudah untuk menyatakan kepada orang KPI kita. Maksudnya kalau kita dapat 5% pun dah melebihi ASB. Better than lah. So kalau tahun lepas 6%, kalau tahun ni 6%, tahun lepas punya pengumuman dividen 6%. So kalau dapat 7% tu better than lah, lebih baik dari ASB. So sekarang diturun lagi 4%. Jadi kalau dapat 5% pun dah okey lah mana ASB kan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kongsikan bersama rakan-rakan anda sebab ramai orang yang ada ASB sebenarnya. Ni nak cerita ASB ni. Cerita ASB bagaimana cara kita boleh mendapatkan pulangan yang melebihi ASB. Bagaimana cara kita boleh mendapat pulangan melebihi ASB. So ASB ni menjadi kita punya benchmark lah, penanda aras. Jadi kalau dapat sesuatu yang lebih ASB tu, baguslah kan. Jadi kalau dulu tahun lepas ASB 6%. So kalau dapat 7 tu dah kira lebih baik dari ASB. Sekarang ASB tinggal 4%. So kalau dapat 5% pun dah lebih baik daripada ASB. Okey. Jadi semua orang ada ASB Dan siapa-siapa yang memiliki pelaburan atau simpanan dalam ASB berdasarkan pengumuman semalam, adakah anda gembira atau anda sedih dengan pengumuman semalam? Dan saya nak kongsi cerita saya tentang ASB. Ada cerita saya yang best lah kalau nak dengar lah. Cerita saya dan akaun saya dan isteri berjumlah 400,000. Tapi dah tak ada, tinggal 200,000 je. Itu pun tengah buat kira-kira nak surrender atau tidak. Okey, ASB Sebelum tu ada apa-apa soalan tentang ASB? Kok nanti saya boleh terus ceritakan tentang bagaimana anda nak menyelesaikan masalah anda. Alia tanya, bagaimana cara mendapat pulangan lebih tinggi dari ASB? Senang je, memang itu tajuk kita malam ni. Senang je. Sebenarnya mudah je untuk dapatkan pulangan lebih tinggi dari ASB ni. Tapi kena belajar sikit. Berapakah peratus pulangan yang anda mahukan? Begitulah tahap pembelajaran yang anda perlu lakukan dan usahakan. So kalau ASB memberikan dividen tahun ini 4.25%, so kalau anda inginkan pulangan 5%, anda kena belajar sikit saja. Tapi kalau nak 6 lagi sikit belajar, nak 7 lagi sikit belajar, nak 8 lagi sikit belajar. Tapi kalau nak lebih, kena belajar banyak lah kan. Because of knowledge is power. Okay, knowledge is power. Knowledge is power. Okay, adakah anda semua ada akaun ASB? Adakah anda gembira atau sedih dengan pengumuman semalam? Harap-harap anda tidak sedih, okay? Harap-harap anda tidak sedih. Okay. Ada akaun ASB? So apa yang anda perlu lakukan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mula kongsikan bersama rakan-rakan anda. Mana tahu mereka ada akaun ASB dan nak dapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan ASB. Okay. Dan sebelum
Dan sebelum saya berkongsi tentang apakah strategi ataupun cara bagaimana kita boleh meningkatkan pulangan pelaburan kita lebih tinggi atau lebih baik pada ASP, saya nak kongsi sedikit tentang pengalaman ASP saya. Nak dengar? Nak dengar ke nak dengar? Pengalaman ASP saya saya cerita sikit. Saya ada satu matlamat kewangan yang agak besar. Saya ada satu matlamat kewangan yang agak besar. Saya mengimpikan ataupun menginginkan jumlah wang secepat mungkin, jumlah wang sebanyak 1 juta secepat mungkin dan semudah mungkin. Saya mahukan wang 1 juta secepat mungkin dan semudah mungkin. Jadi berdasarkan perkiraan saya pada tahun-tahun lepas, dengan ASP saya boleh mencapai jumlah 1 juta dengan cara yang mudah dan santai. Berdasarkan peraturan 72 yang kita pernah bincangkan sebelum ini. Berdasarkan peraturan 72 yang telah kita bincangkan sebelum ini. Dan juga merujuk kepada angka-angka yang menggembirakan. Angka-angka yang menggembirakan pada pulangan ataupun dividen ASP. ASP pada tahun 2017 pulangan dia 8%. 2019 jatuh. 2018 jatuh 7%. 2019 jatuh lagi 5.5%. Tahun ni jatuh lagi 4.25%. Jadi ketika dividen dia best, dividen dia bagus, tak kurang daripada 8%, so kita ambil average 8%. Berdasarkan peraturan 72, kalaulah kadar pulangan yang kita perolehi 8% setahun, untuk menggandakan wang kita hanya perlukan berapa tahun? Jawapan. Berdasarkan peraturan 72, kalau kadar pulangan yang kita perolehi 8% setahun, berapa tahunkah yang perlu kita ambil untuk menjadikan wang kita berganda? Jawapannya. Tak ada jawapan Berdasarkan peraturan 72, kalaulah kadar pulangan yang kita terima 8% setahun, berapa tahunkah yang perlu kita ambil untuk menjadikan wang kita berganda? Berdasarkan perkiraan itulah saya membuat keputusan untuk mengambil pembiayaan ASP berjumlah 400,000. Saya buat 200,000 dan akaun wife saya 200,000. Berjumlah 400,000. Tetapi langit tidak selalu cerah. Kusangkakan hujan sampai ke kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kalau anda bersedih, saya lagi bersedih sebenarnya, tapi saya gembira je, saya okey, tak ada masalah. Jadi, berdasarkan peraturan 72 dan jangkaan saya yang panas akan sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari, iaitu berdasarkan perkiraan saya, projection saya, perancangan saya bahawa PNB atau ASP akan memberikan pulangan sekurang-kurangnya 8% setahun, maka 72 bagi 8 adalah 9. 72 bagi 8 adalah 9. Maksudnya dalam tempoh 9 tahun wang itu akan berganda. Dalam tempoh 9 tahun wang itu akan berganda dengan pulangan 8% setahun. Kerana rekod sebelum 2018, 2017, 2016 dan seterusnya, kadar pulangan ASP tidak kurang dari 8%.
tu rekod. Dia pernah capai 12%. Rekod dia tak kurang daripada 8%. Jadi berdasarkan andaian dan projection ini, jangkaan saya ini, so saya mengambil satu perkiraan, iaitu membuat pembiayaan ASP. Okey. Saya buat pembiayaan 200,000 dan saya buat satu lagi dengan akaun wife saya 200,000. So kami ada 400,000 pembiayaan. Okey. Ni cerita kalau. Kalau hujan, kalau panas hingga ke petang, maksudnya kalaulah kadar itu adalah menarik sehingga kini, matlamat saya semakin cepat dan semakin mudah akan sampai. Kalaulah PNB atau ASP berterusan membayar dividen sebanyak 8% setahun, kerja saya semakin mudah dan matlamat saya semakin cepat untuk dicapai. Kerana apa? Kerana kalaulah pulangan dividen ASP itu berterusan 8% setahun, dalam tempoh 9 tahun, wang saya akan berganda menjadi 800,000. Tapi tidak menjadi begitu, okey? Kalau anda sedih, saya lagi sedih. Tapi nak buat macam mana? Itulah dunia yang kita kena mengendalikannya sebaik mungkin. Ya? Saya ada akaun 200,000, pembiayaan 200,000, wife saya ada pembiayaan 200,000. Dan kami jangkakan kalau pulangan berterusan 8% setahun, dalam masa 9 tahun duit kami akan jadi 800,000. Tapi dia tidak jadi begitu. Dia jadi lain, okey? Bila dia jadi lain, awal tahun lepas saya dah surrender akaun saya. So saya surrender lah. So akaun wife saya masih belum surrender dan kami telah sedang berkira-kira sama ada nak surrender atau nak kekal. Tapi kemungkinan besar akan surrender lah sebab dia tidak lagi menguntungkan. Jadi dalam keuangan ni kita kena belajar kira-kira. Jangan terlalu berkira, tapi kena belajar kira-kira. So semua keputusan berkaitan kewangan mestilah based on calculation, mestilah berasaskan kira-kira. So kalau kira-kira menunjukkan kita perlu surrender, kita surrender. Kalau kira-kira menunjukkan kita perlu kekal, kita kekal. Dia tidak boleh atas perasaan. Kita rasa marah, kita rasa geram, kita rasa sedih, kita surrender. Tak, jangan buat keputusan begitu. Kewangan, keputusannya adalah atas kira-kira. Kalau kira-kira menunjukkan kita perlu surrender, kita surrender. Kalau kira-kira menunjukkan tak perlu surrender, kita tak surrender. Kita kekal, kita pegang. Jadi itulah yang kita kena lihat. Jadi, apa yang diberikan pada tahun ini agak menyedihkan dan di luar jangkaan saya. Saya tidak menjangkakan serendah ini. Saya menjangkakan kalau tidak pun lebih baik daripada tahun lepas, dia mungkin sama dengan tahun lepas. Tapi malangnya dia lebih rendah daripada tahun lepas. Okay, dia lebih rendah daripada tahun lepas. Jadi siapa-siapa yang membuat pembiayaan memang tak boleh nak cover. Tapi nasib baik tahun ini kita ada moratorium selama 6 bulan tu. Sebab kita tak payah bayar 6 bulan kan. Jadi kita hanya bayar 6 bulan saja. Jadi sebenarnya cover lah juga kan. Cumanya persoalan kita sekarang adalah kita kena buat bacaan dan jangkaan untuk masa depan. Okay, apakah bacaan dan jangkaan yang kita buat untuk masa depan? Bacaan dan jangkaan kita buat untuk masa depan berdasarkan 3 perkara untuk ASP, okay? 3 perkara. Perkara pertama, kita kena membaca dan menjangkakan keadaan politik Malaysia. Itu yang pertama sekali. Maksudnya, kalau kerajaan macam sekarang, dindong, better surrender. Okay, kalau bacaan anda, jangkaan anda, ramalan anda, andaian anda, kalau kerajaan macam sekarang, duk dindong kan, better surrender. But based on bacaan anda, saya tak tahu bacaan anda tentang politik Malaysia macam mana, saya tak tahu. Tapi saya ada bacaan saya lah. Okay, itu perkara pertama. Maksudnya, kalau kerajaan masih tidak stabil macam sekarang, so kadar dividen itu tidak menjanjikan apa-apa. Mungkin lebih rendah lagi. Tapi kalau kerajaan stabil, okay, pelabuhan luar kerajaan stabil, PNB kukuh kan, maka kadar itu akan meningkat. Itu bacaan pertama saya. So, bacaan masa depan saya, kriteria pertama saya akan lihat situasi politik Malaysia.
Adakah dia akan stabil atau kekal macam sekarang atau makin teruk daripada sekarang? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sila lihat kepada kadar. Okey. Kadar interest ataupun kadar keuntungan yang dikenakan oleh pihak bank. Okey, kadar yang dikena oleh pihak bank. Bagi kami dan siapa-siapa yang membuat pembiayaan dahulu, kadar dulu adalah ada yang 4.8, ada 4.5. Maknanya atas 4 lah, atas 4. Okey, jadi kalau anda ada pembiayaan, kalaulah bank boleh revise, bank boleh mengundur ke belakang, mengkaji balik semula, menyemak semula anda punya kadar itu. Kalau kadar itu 3.5 dan ke bawah, so kita boleh teruskan. Siapa yang buat pembiayaan dan kadar itu 3.5 dan ke bawah, so anda boleh teruskan. Maknanya dia boleh cover dengan 4.25% tu. Mana 4.25% itu boleh menyelesaikan masalah pembiayaan yang hanya dikenakan 3.5% kalau kadar itu rendah. Jadi macam kes saya tadi adalah nanti mungkin saya akan pergi ke bank untuk tanya adakah kadar itu kekal atau kerana kadar ini dia akan revise, dia akan semak, dia akan turunkan. Kalau dia boleh turunkan kepada 3.5, inilah satu yang baik, kita boleh kekal lah. Maknanya ada idea untuk kekal, tidak surrender. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah bacaan anda tentang masa depan Bursa Malaysia? Okey, apakah bacaan anda tentang masa depan Bursa Malaysia? Kalau pada bacaan anda Bursa Malaysia akan meningkat, maka pada masa depan pulangan ASP dijangka akan meningkat. Tapi kalau Bursa Malaysia dijangka merudum, maka pulangan ASP juga akan turut merudum. Jadi itulah 3 perkara yang kita perlu membuat bacaan untuk menentukan sama ada pelaburan di ASP berbaloi atau tidak berbaloi. Pertama, situasi politik. Yang kedua, kadar faedah ataupun kadar keuntungan yang dikenakan oleh bank kalau anda membuat pembiayaan. Yang ketiga, bacaan anda tentang Bursa Malaysia. Adakah pada masa depan dia akan meningkat atau menurun? Jadi 3 perkara itu merupakan kriteria utama untuk anda kekal dalam ASP ataupun sebaliknya. Okey, boleh faham Sebelum saya pergi kepada apakah alternatif yang kita ada sebenarnya. Okey, apakah alternatif yang kita ada sebenarnya. Okey, boleh setakat ni ada apa-apa nak tanya tentang ASP tadi? Sebelum kita pergi kepada bagaimana cara untuk kita menjana pulangan yang lebih besar daripada apa yang ASP berikan kepada kita. Boleh faham tentang Rule of 72, peraturan 72? Senang je peraturan 72 ni. Jadi dengan ini saya menyatakan bahawa plan saya tidak menjadi. Plan saya tidak menjadi. Cuma saya masih ada satu akaun lagi, iaitu akaun wife saya yang berjumlah 200,000. Belum buat keputusan lagi sama ada nak surrender atau tidak. Masih ada lagi, okey. Akaun saya dah surrender awal tahun lepas. Bila PNB declare je 5.5 tahun lepas kan, saya buat keputusan untuk surrender lah. Tidak menjanjikan pulangan yang bagus. Sebab itu kita kena berfikir dan berkira-kira untuk membuat pilihan. Sebab instrumen pelaburan ni sebenarnya pelbagai dan banyak. Instrumen pelaburan adalah banyak, macam-macam ada. Cuma bagaimana kita melihat jangkaan kita untuk masa depan, berapa yang kita mahukan untuk masa depan dan berapa yang kita ada, dan apakah kemampuan yang kita ada. Itu yang kita kena lihat. Kalau anda berfikiran kecil, anda nakkan kecil je, mudahlah kerja tu sebenarnya. Tapi kalau anda berfikiran besar dan anda inginkan yang besar, maka anda kena buat sesuatu yang besar untuk menjana pulangan ataupun pendapatan yang besar.
alam suruh kita pergi market Indonesia. Betul Market Indonesia akan boom tak lama lagi. Siapa yang berhajat nak melabur di market luar, antara market luar yang saya cadangkan adalah market Indonesia. Kalau anda nak pergi market US pun boleh juga, tapi market yang paling dekat dengan kita adalah market Indonesia. Market Indonesia dijangka akan boom, okey. Dan Indonesia, okey, Indonesia pada tahun 2025 pada tahun 2025 Indonesia dijangka akan menjadi kuasa kelima terbesar dunia. Kuasa kelima ekonomi terbesar dunia 2025. 2025. Tapi ketika itu dah tak sesuai dah melabur. Ketika itu tak sesuai dah masuk market Indonesia. Nak masuk sekarang. Sebab itu, okey, antara teori ataupun cara yang paling efektif untuk melabur adalah bermula dari bawah. Maksudnya bermula di akar, kemudian kita terus naik dan melepaskan pelaburan itu ketika di pucuk. So sekarang ni Indonesia adalah di peringkat akar. Maksudnya sangat bagus, sangat sesuai untuk masuk market Indonesia sekarang. Dan ramai yang dah turun Indon Google dah turun Indon, Tesla dah turun Indon, Facebook dah turun Indon, Hyundai dah turun Indon. Apa lagi yang dah turun Indon? Google dah turun Indon. Jangan main Jadi memang dia akan meletup lepas ni Untunglah orang-orang Indon. Kita juga boleh melabur di Indonesia. Selain ASB, kat mana lagi pelaburan yang kurang risiko? Ada banyak pelaburan yang kurang risiko. Okey, sekejap lagi saya bincang Okey, boleh Okey. Dengan jumlah wang yang kita ada sekarang, jumlah wang yang kita ada sekarang dan kadar risiko yang sanggup kita tanggung. Kadar risiko yang sanggup kita tanggung. Pilihan pertama yang ada untuk kita melabur, untuk kita melabur dan menyada pendapatan yang lebih tinggi daripada ASB, adalah saham amanah. Saham amanah. Dan saham amanah ni terpulang, anda boleh pergi ke mana-mana saham amanah yang ada di Malaysia ataupun saham amanah yang ada di luar negara. Cumanya pesanan saya adalah, kalau contohnya di Malaysia, kalau anda nak melabur, kepada dana-dana amanah, apa yang anda perlu buat? Anda perlu melabur sendiri. Itu nasihat saya. Anda perlu melabur sendiri. Jangan beli unit amanah dari ejen. Kenapa saya tak benarkan anda? Kenapa saya tidak sarankan anda membeli unit amanah daripada ejen? Pertama sekali, wang yang anda laburkan itu adalah wang anda, bukan wang ejen itu. Ejen itu dia nak cari duit, dia nak dapat komisen. Jadi dia akan berikan janji-janji manis kepada anda, janji bulan dan bintang. Dia pun tak tahu performan, dia pun tak melabur. Tapi kalau anda nak melabur juga dengan ejen, tanya dia, Encik melabur tak kat dana ni? Kalau dia tak melabur, anda tak payah masuk. Dia pun tak confident dengan dana tu. Kalau dia confident, dia pun akan melabur. Dia hanya cari duit. Jadi wang anda, tanggungjawab anda. Wang kita, tanggungjawab kita, bukan tanggungjawab dia. Jadi kalau anda nak melabur dalam mana-mana unit trust, tak kira apa syarikat pun, anda kena melabur sendiri. Sebab itu adalah wang anda. Itu yang pertama. Kena melabur sendiri. Itu adalah wang anda. Kenapa kita kena labur sendiri? Kerana itu adalah wang kita, kita yang kena manage. Dan kita bertanggungjawab di atas wang kita. Dua, kenapa kita kena labur sendiri? Bila anda melabur sendiri, anda akan menjimatkan. Anda akan menjimatkan yuran. Yuran apa? Yuran apa yang dipanggil tu saya pun tak ingat. Yuran pengurusan ke apa? Yang 5% tu. 5%. Jadi
dengan melaburkan secara sendiri, anda akan menjimatkan wang anda yang 5% tu. Yuran pengurusan ke apa yang dipanggil? Saya pun dah tak ingat dah. 5%. 5% tu banyak. Kalau anda melabur RM100,000, RM5,000. Kalau anda melabur RM1,000, RM50. Jadi macam ni, dengar Katalah projection untuk dana itu adalah 10% setahun. 10% setahun. Tapi wang anda bila anda melaburkan melalui ejen, wang anda akan dipotong 5%, ada yang 6%, ada yang 5.5%. Awal-awal dah potong dah 5% tu. Jadi duit anda daripada RM1,000 dah jadi RM950. Jadi bila anda melabur, dia based on RM950. Jadi kalau dah dapat 10% setahun, baru dapat RM95. RM95 campur dengan 950 tadi, dia akan jadi RM1,045. So maksudnya anda untung RM45 je, bukan untung RM95. Sebab itu berhati-hati menggunakan ejen. Berhati-hati kerana mereka juga semacam orang lain mencari pendapatan. Okey, mencari pendapatan. Tapi wang itu wang kita. Kitalah yang bertanggungjawab untuk mengembangkan wang kita. Jadi anda kena belajar untuk melabur sendiri. So kena belajar lah. Kalau nak belajar kau tak nilai pun boleh belajar juga. Saya ada cara bagaimana anda boleh melabur sendiri. Dan saya boleh tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk pilih dana. Dana amanah ni boleh pilih. Ada cara dia untuk pilih. Pilih dana amanah yang bagus, yang ada track record. Kita akan tengok track record. Kemudian buka akaun sendiri, labur sendiri. So anda akan menjimatkan wang komisen dan juga wang yuran pengurusan tu, sebab anda buat sendiri. Dan banyak dana-dana amanah yang memberikan pulangan, saya tengok based on record lah. Tapi saya tak melabur unit amanah. Based on record, ada yang sampai 30% setahun. Ada yang 30%. Tapi kena carilah. Ada yang 30% setahun. Tapi ada juga yang tak sampai 5% setahun. Ada yang rugi pun ada. Jadi berhati-hati. Itu yang saya kata anda perlu melabur sendiri. Jangan gunakan ejen. Sebab ejen ni dia mewakili syarikat. Jadi dia akan ceritalah bagus dana dia. Kita pun tak tahu bagus ke tidak. Dan dia akan tengok dana itu berdasarkan persepsi dan perspektif dia. Kerana dia mewakili syarikat itu. Sebab itu kita perlu bebas dalam menilai sesuatu. Sebab itu saya tidak galakkan anda, tidak sarankan anda menggunakan ejen. Anda perlu belajar untuk melabur sendiri kerana itu adalah wang anda. So anda bertanggungjawab kepada wang anda. Dan kami ada cara bagaimana anda boleh melabur ke dalam unit-unit amanah secara sendiri. Dan anda boleh tengok performance syarikat-syarikat ataupun dana-dana yang mungkin boleh menjanjikan 30 hingga 40% setahun. Dan anda masuk dana itu. So dia akan beat, dia akan mengatasi kadar pulangan yang dijanjikan oleh ASP. Itulah yang anda perlu buat. Anda tidak ada cara yang lain. Okey? Caranya anda kena buat sendiri. Anda tidak boleh lepaskan dia kepada ejen. Sebab ejen itu dia inginkan komisen. Dia bukan nak jaga wang anda. Dia nak dapatkan komisen daripada setiap penyertaan dan juga bayaran yang anda keluarkan. Itu yang anda kena faham. Itu yang kita kena faham. Dan dia tidak bertanggungjawab di atas kerugian yang kalau berlaku nanti. So kerugian itu kita yang tanggung. Tapi potongan yuran pengurusan yang contoh 5% itu tetap akan berlaku. Sama ada anda untung atau rugi, dia tetap akan berlaku. So itu yang saya sarankan anda untuk membuat pelaburan unit amanah secara sendiri. Bagaimana cara nak buat? Anda kena belajar. Yang tu kena belajar. Nak dapat pulangan lebih pada ASB kan? Kena belajar lah. Kena belajar. Kalau tidak macam mana? Kalau tidak, ASB je lah. Senang. Tak payah pening kepala kan. Masuk je SB, pergi biar pos, pergi bank, masuk kan, macam tu. Senang je. Kemudian dapat 3.5% setahun, 4.25% setahun. Mudah saja. Okey? Mudah-mudah saja.
Tapi kalau nak lebih, kena belajar sikit lah. Kena belajar sikit. Semakin banyak yang anda, semakin banyak yang anda kena belajar. Katakanlah ASP offer kita tahun ni 4.2%. Tapi kalau anda nak 5% je. Saya tak nak banyak. Saya nak 5% je setahun. Okey. Belajar sikit je. Kalau nak 6, tambah sikit lagi. Nak 7, tambah sikit lagi. Nak 8, tambah lagi. Nak 10. Nak 10, tambah lagi lah. Tapi kalau nak 20, nak 30, nak 40% setahun, kena tambah banyak lah. Dan siapa yang nak 100% setahun, dia kena belajar lagi banyak. Tapi tidak mustahil. Boleh dapat. Boleh dapat. Kita ada caranya. Kita ada cara. Okay? Jadi cara pertama untuk anda, okay, pilihan yang anda ada sekarang untuk meningkatkan kadar pulangan yang lebih tinggi daripada ASP adalah, pertama, anda kena pergi ke dana-dana amanah. Dana amanah ni banyak. Macam-macam ada. Anda kena pilih secara berhati-hati. Dan ada caranya bagaimana untuk memilih dana-dana amanah yang memberikan pulangan yang tinggi. Ada cara dia. Dan anda juga perlu melabur secara sendiri. Ada cara juga untuk buka akaun sendiri. Tak perlu melalui ejen. Pilihlah. Maknanya dana, kalau anda nak melabur dalam 3 dana, anda boleh pilih. Dana pertama dekat syarikat A, dana kedua syarikat B, dana ketiga syarikat C. Tak ada masalah. Tapi kalau kita melabur melalui ejen, dia mewakili syarikat A, kita kena beli dana yang A punya je lah. Nak beli dana B, kena cari ejen lain. Kan susah kan? Sebab itu kita buat sendiri lebih senang. Terpulang kepada kita untuk pilih dana yang mana. Tak ada masalah. Sangat senang. Dunia ni semua di ujung jari. Sangat mudah. Jadi itu pilihan pertama yang anda ada. Itu pilihan pertama yang anda ada. Okey? Boleh? Alam cadangkan Wahid Invest pun boleh juga. Terpulang lah. Wahid Invest antaranya lah. Kan? Tapi saya tak tahu charge Wahid Invest berapa tinggi. Sebab itu kita kena lihat juga charge. Charge tu penting untuk menentukan kadar pulangan kita nanti adalah adakah berbaloi atau tidak. Maksudnya semakin tinggi charge yang dikenakan, nanti kadar pulangan semakin tidak berbaloi. Sebab charge tu lah. Biasanya 5% ada yang 5.5%, ada yang 6%. Biasanya lah. Tengok kepada syarikat. Kepada syarikat. Okey. Jadi itu pilihan pertama yang anda ada. Itu pilihan pertama. Boleh carilah dana-dana yang mungkin menjanjikan, yang memberikan pulangan 30% setahun. Ada. Yang 40% saya ingat ada. 40% setahun. Dana-dana amanah di Malaysia. 40% setahun. Ada. Tapi kena cari. Ada cara untuk cari je lah. Itu pilihan pertama yang anda ada. Pilihan kedua. Okay. Pilihan kedua ni yang paling best lah. Pilihan kedua adalah kita tidak boleh lari daripada pergi tempat-tempat di mana yang PNB yang menguruskan ASP itu labur. KWSP melabur. Khazanah melabur. KWAP, Kumpulan Wang Amanah Pencen melabur. Tabung Haji melabur. Itulah dia Bursa Malaysia. Jadi pilihan kedua yang anda ada, kalau ingin mendapatkan pulangan yang lebih tinggi daripada pulangan yang diberikan oleh ASP, anda perlu pergi ke Bursa Malaysia. Okay. Selain daripada pilihan pertama tadi, anda pergi ke unit-unit amanah, anda juga boleh pergi ke Bursa Malaysia. Tapi unit amanah pun sebenarnya dia pergi Bursa Malaysia juga. Sebab itu, daripada kita melalui perantara, okay, ASP, dia pergi Bursa Malaysia juga. So kita bagi duit ke ASP, so dia pergi ke Bursa Malaysia. Kita pergi ke unit amanah, dia juga pergi ke Bursa Malaysia. Alangkah eloknya kita tak payah gunakan dia orang, kita terus pergi Bursa Malaysia. Alangkah eloknya begitu. Cumanya nak pergi Bursa Malaysia ni kena berhati-hati sebab dia lautan dalam. Sebab dia lautan dalam. Lautan dalam yang bergelora. Jadi kalau kail panjang sejengkal, usah diduga kan, lautan dalam. Jadi Bursa Malaysia ni di lautan dalam. Kalau kail panjang sejengkal tak payahlah. Sebab itu kail kena berjengkal-jengkal lah, baru boleh masuk Bursa Malaysia. So bagaimana nak menjengkal-jengkalkan kail tu? So nak menjengkalkan kail tu kat sini lah kan.
Sebab tu yang saya selalu sebut, knowledge is power. Jadi kena belajarlah bagaimana cara untuk kita masuk ke Bursa Malaysia dan bagaimana kita boleh mengendalikan diri kita. Bukan mengendalikan Bursa Malaysia, kita tak boleh kendalikan mana. Kita boleh mengendalikan diri kita, memposisikan diri kita dengan cara yang betul di Bursa Malaysia. Yang tu kita boleh belajar. Kita tak boleh nak kontrol Bursa Malaysia. Tak boleh kontrol. Macam contohnya kita masuk ke laut dalam yang bergelora. Kita tak boleh kontrol laut dalam tu yang bergelora tu, tapi kita boleh kontrol diri kita bagaimana nak entertain, nak berurusan dengan laut dalam tu. Sama juga Bursa Malaysia ni. Dia bagaikan laut yang bergelora. Jadi kita tak boleh ubah laut tu jadi yang bergelora jadi tidak bergelora. Apa yang kita boleh buat, kita persediakan diri kita dengan segala kemahiran dan kemampuan serta ilmu untuk berurusan dengan laut yang bergelora itu. Itu yang kita boleh belajar untuk masuk Bursa Malaysia. Dan Bursa Malaysia ni menjanjikan pulangan yang sangat-sangat memberangsangkan. Sangat-sangat memberangsangkan. Kenapa saya kata sangat-sangat memberangsangkan? Anda letak saja berapa yang anda nak. Cakap je. Letak berapa nak? Berapa nak setahun? Cuba letak. Nak berapa setahun? Cuba letak berapa yang anda inginkan setahun. Cuba letak. Letak je berapa anda nak. Boleh dapat, insya-Allah. Berapa pun yang anda letakkan, anda akan dapat. Dan bagaimana cara nak letakkan itu? Okey, kita tak boleh letak ikut suka kita, letak 10, 20 tak. Okey. Cara nak letakkan berapa yang anda tu adalah berdasarkan apa? Berdasarkan berapakah matlamat kewangan anda. Kita dah bincang dulu kan? Bagaimana nak meletakkan berapa matlamat kewangan anda. Dan angka yang paling ideal bagi saya, angka yang paling ideal untuk anda letakkan jumlah wang persaraan anda adalah 1 juta hingga 1.2 juta. Itu cara untuk anda meletakkan, okey, jumlah wang persaraan anda. Okey, anda letakkan jumlah wang persaraan anda itu, berapa anda letakkan. Kemudian anda cuba kira berapa umur anda sekarang, kan? Cuba kira umur anda sekarang dan umur yang anda ingin bersara nanti. So, tolak berapa tahun ada baki. Okey. Kemudian tengok berapa jumlah modal yang anda ada sekarang. Lepas tu baru kita letakkan berapa peratusan yang anda mahukan atau berapa peratus yang anda perlukan untuk capai matlamat kewangan anda. Okey. Cuba bagi contoh. Saya nak buat kira-kira sikit. Okey, ni Alam dah bagi. Terima kasih Alam dah bagi maklumat. Untuk Wide Invest, kalau 500k ke atas 0.39%. Okey, terendah. Tapi kalau RM1,000 berapa Alam? $1,000 setahun. Hui, $1,000 setahun kau betul Alam. $1,000 setahun. Duit ada berapa Cepatlah dapat. Tiga tahun Bro Hisham, apa yang 3 tahun? 3 tahun lagi nak pension ke? Alamak, dekatnya. 3 tahun lagi nak pension Brother Hisham Omar, 3 tahun lagi nak pension. Ui, dekat tu. Nak pension nak dapat berapa? Nak pension nak ada duit berapa? Pension nak ada duit berapa? Sekarang ada berapa? Supaya kita boleh kira-kira sekejap. 3 tahun 3 tahun ni jangka masa yang singkat Sebab itu orang muda ni sangat beruntung Orang muda anda semua sangat beruntung. Anda mempunyai jangka masa yang panjang. Semakin panjang masa yang ada, semakin ringan kerja kita sebenarnya. Katakanlah kita letakkan matlamat kewangan untuk persaraan 1 juta. Orang muda lebih mudah sebab di masa dia panjang. Orang tua dah dekat kan. Okey.
Okay, kita buat kira-kira sikit ni. Our brother Hisham Omar, dia nakkan 1.2 juta, tapi nak bersara 3 tahun lagi. Modal sekarang ada berapa? So kita kena tengok berapa percentage yang dia perlu capai dalam masa setahun untuk gandaan wang. Okay. Kita kena, sebab itu kita kena realistik dengan kira-kira. Kalau tidak nanti susah juga. Kita kena melihat adakah kira-kira itu realistik. Sebab itu kadang-kadang kita terjebak, ramai orang kita terjebak dengan skim cepat kaya sebab dia tidak realistik. Cuba kita fikirkan, ada skim-skim cepat kaya menawarkan sehingga 1000%, 2000%, itu semua tidak realistik. Dia berniaga apa sebenarnya? Tapi orang dia tak belajar kira-kira kan, dia anggap benda tu betul. Mana nak betulnya? 2000%. Kan, mana nak masuk akal? Dia berniaga apa sebenarnya? Niaga dadah pun saya ingat tak dapat 2000%. Ni niaga apa kan? Itu masalah. Kita kena be realistik kan? Kena realistik. Sebab duit itu tanggungjawab kita. Duit itu duit kita. Kita yang nak guna pada masa depan. Dan kita yang kena buat kira-kira. Dan kita kena melihat ke mana wang itu perlu disalurkan untuk mendapat pulangan sebagaimana yang kita jangkakan. Sebab itu kena faham tentang berapa yang kita mahukan tadi, dan berapa modal yang kita ada sekarang, dan berapa tahun lagi yang kita ada masa tu untuk capai apa yang kita ingin capai. Katakanlah contohnya kita nak capai 1.2 juta kan. Kita ada modal sekarang 10,000. Masa yang kita ada hanya 2 tahun. Saya rasa satu yang agak mustahil untuk capai, sebab kita hanya ada 10,000. Nak capai 1.2 juta dalam masa 3 tahun. Berapa persen nak buat Dia tidak boleh kadar itu terlalu tinggi menyebabkan kita dalam tekanan. Bila kita dalam tekanan, emosi akan menguasai kita. Dalam membuat pelaburan, emosi tak boleh kacau. Emosi kacau, dia akan kacau semua benda. Sebab itu emosi kena tenang. Sebab itu keputusan atas perkiraan, dan kiraan mesti realistik, kena betul. Kalau kiraan tak betul, dia akan ke laut. Itu yang jadi masalah. Jadi untuk itu kita kena melihat semua perkara, dan dalam kira-kira itu kita kena buat perkiraan secara betul. Yang perkiraan itu adalah perkiraan yang mampu capai. Jangan buat perkiraan yang tak mampu capai. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Dan kemampuan untuk capai ini adalah based on record. Kemampuan untuk capai untuk based on record. Dan sesuatu yang kita telah capai, kita boleh pertingkatkan atau kita boleh kekalkan. Jadi katakanlah bila kita masuk dalam pasaran saham di Bursa Malaysia, kita berjaya untuk buat contohnya 10%. So 10% itu boleh dikekalkan, dan kita boleh meningkatkan kadar pulangan 10% itu. 10% itu. Okay? Kita boleh buat. Maknanya itu adalah record. Tapi kalaulah orang kata dia boleh janjikan pulangan 1000%, kemudian tak ada record, kita tak boleh percaya. Kita tak boleh percaya. Sebab dunia ini berlaku atas apa yang telah berlaku. Dunia ini terjadi atas apa yang telah terjadi. So, kalau kita mampu untuk buat suatu semalam, so kita juga mampu insya-Allah untuk buat hari ini. Dan kita boleh improve benda itu. Kalau tidak, dia tidak. Kita tak boleh nyatakan dia benar-benar boleh berlaku. Okey? Itu yang kita kena lihat. Wah, yes. 200k 200k nak dapat 1.2 juta. Okey. 1.2 juta, 200k, 2, 4, 8, 16. Wah. 2,5 gandaan. Okey. Okey, best kira-kira ni. Tengok kita tengok Our brother Hisham Omar ada 200k. Banyak duit dia. Nak capai 1.2 juta. Masa yang ada 3 tahun lagi. Apa kita perlu buat? So kita bagi kita tengok peraturan 72 kan. So kita tengok gandaan. So 200 gandaan pertama jadi 400. 400 gandaan kedua jadi 800. 800 gandaan kedua jadi 1.6 juta. So tapi kita nak 1.2 juta je. So maksudnya 2 gandaan setengah lah. 2 gandaan setengah. Tak sampai 3 gandaan. 2 gandaan setengah. Okey. 2 gandaan setengah. Jadi
masa kita hanya ada 3 tahun. Maksudnya 2021, 2022, 2023. 2024 nak pencen. Betul 2024 nak pencen Okey. Jadi apa yang kita perlu buat adalah okey. Kerja ni bagi saya boleh buat, tapi tidak mudah, tapi boleh buat. Okey, maksudnya our brother must achieve at least 90% per year return from the investment. Maksudnya our brother Hisham kena capai at least 90% setahun pulangan dari pelaburan yang dibuat. Besar kan 90% kan? 90% setahun agak besar. Okey. Tapi jangan jangan tengok 90 itu secara seketul macam tu. Kita cuba bahagikan, kita cuba bagikan 90 bagi 12. Dapat berapa? 90 bagi 12 dapat berapa? 9 90 bagi 12 berapa? 8. 9 ke 8 kan? Semakin 9. 12 kali 8 96. Bukan 8, 7, 7.5 lah, 7.5. 7.5 15 7.5 7.5 betul 7.5 betul kira-kira saya pakai corak je ni. Okey. Jadi apa yang our brother kena buat adalah perlu melabur kepada instrumen yang boleh memberikan pulangan 7.5% sebulan. Boleh capai tak? Boleh capai. Kalau ikut saya boleh capai, tapi tidak mudah lah, boleh capai. Jadi untuk our brother, okey, kerana masa yang singkat, hanya ada 3 tahun saja masa, tapi modal ada besar, modal 200,000 nak capai 1.2 juta, kita perlu melabur ke instrumen yang memberikan pulangan 90% setahun, iaitu 7.5% sebulan. 7.5% sebulan bagi saya, dia adalah kadar pulangan yang kita boleh capai. Dia bukan mustahil, boleh capai, tapi susah. So, dia akan ada 3 perkara. Untuk capai kadar pulangan yang tinggi, kita perlu ada 3 perkara. Pertama, knowledge. 2, skill. 3, passion. Dia perlu ada pengetahuan, dia perlu ada kemahiran, dan dia perlu ada passion. Emosi yang terkawal. Kalau ada 3 perkara ni, boleh capai. Dan bagaimana nak dapat 3 perkara ni? Kena belajar. Belajar untuk kawal emosi, jadi passion. Belajar untuk berkemahiran untuk masuk dan mengendalikan risiko. Kemudian knowledge, ilmu untuk bagaimana melabur, membuat pelaburan dan memilih counter-counter atau saham-saham yang ada potensial. So itu yang kita boleh buat. Jadi anda yang akan tentukan berapa pulangan yang anda inginkan setahun. Anda yang akan tentukan. Dan apa yang anda tentukan itu menuntut anda bertanggungjawab di atasnya. Semakin tinggi kadar pulangan yang anda inginkan, semakin tinggi tanggungjawab yang perlu anda tunai dan laksanakan untuk mencapainya. Semakin rendah yang anda tentukan, semakin mudah kerja anda dan tidaklah sebesar mana tanggungjawab yang anda perlu laksanakan untuk mencapainya. Itu cara yang anda boleh lakukan. Itu cara yang anda boleh lakukan. Kalau tidak, anda pergi kepada pilihan pertama kita tadi, iaitu kekal dalam ASB. Kalau anda tak mahu, saya tak naklah belajar-belajar, malas saya lah, pening kepala saya. Tak payah. Okey. Pergi kepada kekal pada pilihan pertama, iaitu teruskan aktiviti anda membuat pelaburan dalam ASB. Peace of mind. Tak payah nak pening-pening kepala. Tunggu saja, setiap hujung tahun dividen akan diumumkan. That's all. Finish. Okey. Tapi kalau anda rasa tak,
anda rasa tidak berbaloi, kalau anda rasa tidak berbaloi dengan ASB, so anda ada pilihan yang kedua. So tindakan yang anda kena buat adalah anda kena pergi kepada unit-unit amanah. Tapi saranan saya, melaburlah dalam unit-unit amanah dengan sendiri. Tidak perlu melakukan ejen. Kerana apa? Kerana pelaburan anda, tanggungjawab anda. Yang kedua, bila kita tak melalui ejen, kita akan jimat fees tu. Yuran pengurusan tu, yang 5% tu. Kita akan selamat yang tu. Jadi, dia akan sepenuhnya duit itu masuk dalam dana pelaburan. Tidak dipotong 5% itu. Jadi, kalau anda memilih pilihan itu, anda kena belajar. Anda kena belajar juga untuk memilih dana-dana yang ada potensi dan bagaimana cara untuk anda boleh melabur sendiri. Okey. So, kalau anda berpuas hati dengan itu, dengan kadar mungkin 10%, 15% atau 20%, atau mungkin ada yang 30% setahun, okey. Anda berpuas hati, okey. Anda pergilah di situ. Tapi kalau tidak, kalau cita-cita anda besar, matlamat kewangan anda besar dan anda nak capai dalam tempoh masa yang singkat, anda pergi ke tempat yang semua pengurus dana pergi. Kalau anda melabur dalam ASB, PNB juga melabur di situ. Kalau anda melabur di unit-unit amanah, pengurus dana unit amanah juga pergi ke situ. Di mana? Bursa Malaysia. So, anda pergi Bursa Malaysia. Tapi anda kena pergi Bursa Malaysia dengan knowledge, skill and passion. Dengan ilmu, dengan kemahiran dan juga dengan kesabaran, dengan emosi yang terkawal. Dan semuanya ini kena belajar. Anda boleh capai apa yang anda ingin capai. Dan saya ulang sekali lagi, perlunya kita semua meletakkan satu matlamat kewangan kita. Berapa yang kita mahukan. Dan kadar atau jumlah yang ideal yang kita boleh letakkan adalah 1.2 juta. Dan sebagaimana saya nyatakan tadi, sebelum ini perkiraan saya dengan ASB saya boleh mencapai matlamat kewangan ini. Tetapi bacaan saya salah. Bacaan saya tidak betul. Kerana apa yang saya jangkakan, apa yang saya andaikan tidak berlaku. Saya andaikan panas hingga ke petang tapi hujan di tengah hari. Maksudnya saya andaikan kadar pulangan ASP yang berjumlah 8% itu, yang sekurang-kurang berdasarkan rekod yang lepas, yang paling rendah pun 8%, berterusan. Tapi dia tidak berlaku begitu. 2017 8%, 8.25%, kemudian 2018 dia turun 7%, kemudian 2019 tahun lepas dia turun 5.5%, dan tahun ni 2020 dia turun lagi. Jadi bagi saya, untuk matlamat kewangan 1.2 juta melalui instrumen ASB tidak lagi relevan untuk jangka masa yang singkat. Itu yang saya nyatakan tadi. Berdasarkan perkiraan saya boleh kumpul 1.2 juta dalam masa tak sampai 15 tahun kalau berdasarkan ASB financing. Tapi dia tidak berlaku begitu. Dia jadi lain. Jadi kena ubah strategi lah. Sebab itu dalam hidup kita ini kena ada strategi. Berdasarkan matlamat yang kita telah letakkan, kita kena ada strategi. Dan apabila strategi itu tidak boleh dicapai, dengan strategi itu kita tak boleh capai, kita kena ubah strategi yang lain. Contohnya katakanlah kita nak pergi ke Kuala Lumpur, kita ikut highway. Tiba-tiba highway itu berlaku satu, jalan blok semua, tutup. So kita kena keluar daripada highway itu, ikut jalan biasa lah, atau ikut highway lain. Itulah cara kita mencapai matlamat kewangan. Kita perlu letakkan berapa matlamat kita dan jangka masa kita, dan apakah jalan untuk kita capai, apakah cara yang kita boleh capai matlamat kewangan itu. Once jalan itu tutup, kita kena cari jalan lain. Bila jalan itu tutup, maka kita kena cari jalan yang kita kena berusaha untuk cari jalan yang lain. Dan ini yang perlu kita lakukan, dan inilah yang telah saya lakukan untuk itu. Bila strategi ASB financing saya tidak lagi memberikan jangkaan, tidak lagi memberikan keputusan bahawa saya akan mencapai jangkaan itu dalam tempoh saya tetapkan, maka saya kena keluar. Saya kena pergi mencari jalan yang lain. Dan jalan ini adalah jalan
yang saya rasa insya-Allah mudah-mudahan akan membantu saya untuk mencapainya. Itulah jalan Bursa Malaysia. Dan kita boleh belajar tentang Bursa Malaysia ini, bagaimana untuk kita berurusan di Bursa Malaysia walaupun dia adalah lautan dalam yang sangat bergelora, tapi kita boleh belajar untuk mendapatkan pengetahuan, dapatkan kemahiran, dapatkan passion, dapatkan kesabaran untuk kita mengendalikan diri kita ini di Bursa Malaysia dengan cara yang betul yang boleh memberikan pulangan kepada kita. Okey? Boleh. Itu cara yang kita ada sekarang. Kalau anda inginkan jumlah pulangan yang besar, tapi kalau anda selesa dengan apa yang ada, terpulang kepada anda. Kalau anda selesa dengan apa yang ASB berikan, anda boleh kekal dengan ASB. Tidak ada apa-apa yang merusingkan anda. Tak perlu memberikan apa-apa tekanan kepada diri anda. Tapi kalau anda rasa tidak puas hati dengan apa yang ada ASB, anda perlu pergi kepada pilihan yang lain. Dan dua pilihan yang saya berikan tadi, pertamanya adalah masuk ke unit-unit amanah ataupun anda masuk ke Bursa Malaysia. Itu dua pilihan yang ada kalau anda inginkan pulangan yang lebih besar daripada apa yang ASB janjikan. Okey? Ada soalan sebelum kita habis untuk malam ini? Ada soalan? Saya sedang berusaha sebenarnya untuk menggalakkan orang-orang muda orang-orang muda yang mempunyai cita-cita besar dan ada matlamat kewangan yang besar. Orang-orang muda yang ada cita-cita besar, dan matlamat kewangan yang besar, untuk bersara secepat mungkin dengan jumlah 1.2 juta. Untuk orang-orang muda yang ada matlamat kewangan yang besar untuk mencapai 1.2 juta secepat mungkin dan bersara dalam masa yang cepat. Dan baru ni saya bersama dengan sekumpulan anak muda yang saya meletakkan target kepada mereka, kalau tidak ada modal yang besar pun tak apa, kalau boleh bermula dengan 1,000, saya akan berikan bimbingan dan tunjuk ajar bagaimana dengan 1,000 yang anda ada, anda boleh mencapai jumlah untuk bersara 1.2 juta dalam tempoh masa yang anda inginkan. Dalam tempoh masa yang anda inginkan. Semakin cepat masa yang anda inginkan, semakin kuat anda perlu bekerja untuk mencapainya. Tapi kalau tidak, relax sangat, terpulanglah. Dia sebab itu kita kena belajar teori gandaan. Kalau kita ada RM1,000, kita perlukan 11 kali gandaan untuk mencapai 1 juta. 11 kali gandaan. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 kan. 128, 256, 256, 512, 1.28 juta. 11 kali gandaan. Apa maksud 11 kali gandaan? Maksudnya kita perlu menggandakan wang kita itu sebanyak 11 kali. Kemudian berapa lama masa diambil, tengoklah berapa masa lama diambil untuk satu gandaan. Kalau 3 tahun masa diambil untuk satu gandaan, maksudnya diperlukan 33 tahun. Cukuplah kan? Kalau sekarang umur muda, contoh umur 20 tahun campur 33 pun 53. Mana kalau umur sekarang 20 tahun, anda mula sekarang dengan RM1,000, ketika 53 tahun anda ada 1.2 juta. Tak okey ke? Okey lah kan? Tak okey. Orang muda tak okey ke? 33 tahun 3 kali satu gandaan 3 tahun. Tapi kalau anda boleh cepat, satu gandaan boleh buat 2 tahun kan? Sekali gandaan 2 tahun, 22 tahun je. Tapi kalau anda sangat terror kan, satu gandaan setahun, 11 tahun je dah dapat 1.2 juta. Ya men. Tapi boleh buat. Saya ada cara dia. Cara bagaimana kita boleh buat. Boleh. Ya men. Adakah anda nak buat atau anda tak nak buat?
Adakah anda nak buat atau anda tak nak buat? Nak buat ke tak nak buat? Nak buat ke tak nak buat? Mana kamera saya? Nak buat ke tak nak buat? Nak buat? Siapa nak buat? Siapa nak buat boleh buat. Siapa nak buat boleh start lah. Dia macam ni Apa jangkaan kita untuk 2021? Okey, 2021. Jangkaan saya untuk 2021, market kita akan bermula 2021 ni dengan sedikit penurunan lah, sedikit 2021 sebab awal 12 dia telah bermula dengan agak baik. Kemudian dia mula batuk-batuk sikit semua kan. Okey, ni batuk semua dia tak habis lagi. Tapi dah hujung tahun kan. Jadi awal tahun dia mungkin akan semput sikit lah. Kemudian mungkin minggu kedua atau minggu ketiga bulan 1 dia mula recover sikit. Kemudian dia akan terus naik balik semula. Macam tu lah dia akan terus naik macam tu. So kita ambil peluang daripada masa kenaikan dia. Dan kita ambil peluang untuk membeli ketika masa penurunan dia. Itulah cara yang kita boleh buat. Itulah cara yang kita boleh buat. So kita cuba predict market itu. Dan kita cuba mula untuk membeli ketika dia berada di bawah dan menjual ketika dia berada di atas. Itu cara kita menguruskan keadaan pasaran yang bergelora tu. Itu cara dia. Itu cara kita menguruskan pasaran saham yang bergelora tu. Itu cara lah. Jadi boleh terus berurusan dengan kami lah. Kalau nak special coaching pun boleh dengan saya. Tak ada masalah. Untuk tahun 2021 ni saya ada satu cita-cita besar. Saya nak memberikan satu ilmu percuma, pendidikan percuma tentang saham ni kepada siapa yang nak belajar saham lah. Sebab saya rasa tak sepatutnya saya tahu tanpa memberitahu orang lain. Saya ada cara, tapi cara itu tak ramai yang tahu kan. Jadi saya nak berkongsi kepada seramai mungkin untuk berkongsi cara bagaimana boleh mendapatkan pulangan yang lebih baik daripada apa yang diberikan oleh ASP dalam pasaran saham. Okey. Dan jumlah pulangan yang lebih baik itu terpulang kepada anda. Anda yang letakkan berapa yang anda nak. Dan semakin besar apa yang anda nak itu, semakin berat tugas yang anda perlu lakukan. Terpulang kepada anda. Jadi maksudnya dalam dunia ni kita kena faham. Semakin besar yang kita mahukan, semakin berat tanggungjawab dan tugas kita. Itu tabiat alam. Itu nature. Alam begitu sifat dia. Semakin besar yang kita mahukan, semakin berat yang kita kena tunaikan. So macam tu lah. So kalau anda nakkan besar, so banyak benda yang anda kena buat lah. Tapi kalau anda kata dengan saya tak nak banyak, saya dapat 10% setahun pun okey. Saya kalau nak 10% setahun, saya senangnya nak ajar dia orang ni, senang je. Untuk 10% setahun ni sangat senang. Sangat senang untuk anda buat dan senang untuk saya mengajar lah. Tapi kalau boleh nak 100% setahun, saya tak kata boleh. Saya kata kena buat kerja sikit, kena buat kerja lebih banyak lah macam tu. Kalau siapa nak dapat 100% setahun, boleh buat. Jangan ingat tak boleh. Tapi kena kerja kuat. Itu saja. Tidak ada cara yang lain. Itu saja cara yang ada. Okey. Banyak benda yang anda kena tengok lah. Tapi untuk orang muda, saya sangat galakkan. Sebab orang muda ni dia boleh banyak belajar dan dia boleh banyak buat silap sebab dia masa dia banyak lagi. Dia sempat cover kesilapan tu. Tapi kalau orang tua tu macam saya, satu kesilapan memberikan kesan yang besar dalam kehidupan saya. Sebab tak sempat nak recover. Sebab masa dah singkat kan. Macam orang main bola lah kan. Orang main bola 45 minit masa pertama, 45 minit masa kedua kan. Katakanlah pihak lawan skor pada minit pertama. Start je pihak lawan skor. Dah tinggal 1-0 kan. Lawan dah 1, kita 0 kan. Tapi baru minit pertama, relax bro. Minit pertama masa banyak lagi kan. Pulun lah. Saya buat perumpamaan orang muda macam tu. Anda semua orang muda, anda begitu sebenarnya.
Kalau main bola ni, maksudnya kalau anda buat silap, macam kita main bola, pihak lawan skor kita pada minit pertama, tak ada apa pun, relax je. Ada masa lagi banyak kan. Kita main 90 minit, pihak lawan skor minit pertama, ada lagi 89 minit. Tapi kalau pihak lawan skor minit ke 88, alamak kan. So begitu perumpamaan yang saya berikan. Katakanlah contohnya, kalau macam saya nak bersara umur 55 tahun. Umur saya dah 51 tahun dah, 4 tahun lagi tu. Maksudnya kalau main bola, pihak lawan skor ketika minit 85, ada 5 minit je lagi. Kelang kabut kan. Maksudnya tak boleh buat silap. Kalau buat silap, dia skor satu lagi. Boleh nampak perumpamaan saya? Tapi orang muda apa nak heran, relax lah. Baru minit pertama kan. Alah, pihak lawan skor pun tak kisah. Banyak masa lagi kita boleh buat kan. Boleh rehat lagi nanti 40 minit rehat. Lepas tu boleh dengar coach cakap apa kan. Boleh perbaiki, tak ada masalah. Okay, boleh. Orang muda kalau tak buat benda ni sangat rugi. Tapi kena belajar lah. Tapi orang muda sekarang ni malas belajar lah. Saya pun tak tahu apa sebab dia. Dia nak relax je. Dia nak benda datang kan. Sebab itu banyak skim cepat kaya tipu dia kan. Dia nak senang je. Mana ada benda senang. Janji 1000%. Niaga apa 1000% ni? Tanya orang yang bawa skim tu. Senang je. Kita nak be realistic Kalau ada skim-skim cepat kaya yang datang jumpa kita menjanjikan pulangan 1000%, tanya dia, bang, niaga apa ni 1000% untung Tanya dia niaga apa. Kemudian kita akan fikir secara rasional lah. Dia kata kita meniaga emas. Tanya dia, emas mana ambil dapat sampai 10% pulangan kan? Cuba kita pergi kedai emas, tanya, bang token emas berapa persen untung? Satu gelang tu untung berapa persen? Tanya dia. Dia kata memang untung 1000%. Ya betul lah tu. Tapi kalau tidak, mana datangnya kan? Itu saya kata kita kena realistik. Tanya dia apa sebenarnya yang bagi untung sampai 1000% ni? Yang dijanji kat kita bagi 10% kan? Bila dijanji pada kita untung 1000%, maksudnya apa? Maksudnya untung dia bukan 1000%, mungkin 2000%. Dah bagian dia, takkan dia nak bagi untung semua kat kita kan? Cuba fikir secara logik. Kalau skim cepat kaya datang pada kita, berjumpa kita dan menawarkan kepada kita pulangan 1000%, kan? Maksudnya dia mesti untung lebih 1000%. Sebab dia pun nak bahagian dia. Takkan dia dapat 1000 semua nak bagi kat kita, dia dapat apa kan? Betul tak? Tapi ramai orang percaya kan? Sebab apa? Sebab orang memang macam tu. Kita tipu dia percaya. Kalau cakap betul dia tak nak percaya. Itu masalah kita kan. Tipu, dia percaya. Kalau kita cakap betul dia tak nak percaya. Sebab itu orang suka tipu. Sebab tipulah yang orang percaya. Cakap betul orang tak percaya. Sebab itu orang tak suka cakap betul. Sebab cakap betul orang tak nak percaya. Betul kan? Okey, ada apa lagi? Dan kita akan mula kita ada satu page lagi, iaitu Jom Belajar Saham. Dan kita akan mula untuk buat live di Jom Belajar Saham tu pada minggu ni. Kita akan start sebab market buka hari Isnin. So kita akan buat live setiap hari Ahad malam Isnin. So saya akan berkongsi dengan anda bagaimana cara untuk memulakan pelaburan di Bursa Malaysia. Dan kalau anda telah mula melabur, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk memilih kaunter-kaunter yang bagus. Dan kalau anda ada kaunter-kaunter yang sedia ada, anda boleh tanya saya. Saya akan beri komen tentang kaunter tu. Maknanya kalau anda belum masuk, sama ada bagus masuk atau tak perlu masuk. Kalau anda dah pegang kaunter tu, saya akan nyatakan kepada anda boleh pegang terus atau sepatutnya anda kena keluar. Dia macam ni dia Bursa Malaysia ni, secara mudah dia macam ni. Kalau kita belum masuk, kita kena buat keputusan nak masuk ke tak masuk. Macam tu Kalau kita dah masuk, kita kena buat keputusan nak pegang ke nak keluar. Itu je keputusan yang kita kena buat. Macam mudah kan? Macam mudah. Itu je. Maksudnya, kita ada duit kan? Kita nak beli sesuatu kaunter tu, satu saham tu. So kita kena buat keputusan, beli ke tak beli? Beli sekarang ke beli nanti? Beli ke tak beli? Beli sekarang ke beli nanti? Mana kalau buat keputusan beli, bila nak beli?
keputusan sangat penting. Masa itu sangat penting. Sebab itu dalam prinsip kewangan dia ada satu term yang dipanggil time value of money. Nilai masa wang. Masa itu menentukan boleh beli ke tak boleh beli. Pertama tadi kita buat keputusan, kena beli ke tak beli. Okey, beli. So bila nak beli? Okey, boleh kalau belum beli. Kalau dah beli, kita kena buat keputusan juga. Nak pegang terus atau kena keluar. Nak pegang terus atau kena keluar. Kalau petunjuk-petunjuk menyatakan kena keluar, kita kena keluar. Kalau petunjuk menunjukkan kita boleh pegang, kita pegang. Itu cara bagaimana kita berurusan dengan Bursa Malaysia. Macam senang kan? Macam senang lah, tapi agak mencabar. Okay? Agak mencabar. Dah sangkut. Sangkut kat mana? Kalau dah sangkut, dia tidak ada istilah sangkut sebenarnya. Itu yang jadi masalah. Dia tak boleh ada istilah sangkut. Istilahnya adalah boleh pegang ke tak boleh pegang. Kalau tak boleh pegang, kena keluar. Apa jadi pun kena keluar. Okey, sebab apa Di Bursa Malaysia tu kita ada lebih kurang 900 syarikat, 900 kaunter, 700 lebih syariah. Okey, maksudnya kita ada potensi dan kita ada peluang untuk beli lebih kurang 700 lebih kaunter. 721 je lah, 730 lebih kurang macam tu. Kalau kita pegang satu kaunter, okey, yang sepatutnya kita keluar, tapi kita tak keluar, apa yang akan berlaku? Pertama, kita dah rugi. Kita dah rugi. Kemudian kita mungkin akan rugi lagi. Katakanlah kita dah rugi RM500, kita mungkin akan rugi lagi jadi RM600, jadi RM700 dan jadi seterusnya. Sebab itu kita kena buat keputusan untuk keluar. Dan bila kita keluar, kita dapat apa? Satu tadilah kita dapat rugi. Tapi walaupun kita dapat rugi, tapi kita dah ada duit. Katakanlah saham tu harganya kita beli RM1,500, kita rugi RM500. So kita keluar, kita dah ada duit RM1,000. Tak apalah, rugi RM500, tak apalah. Tapi kita dah ada duit RM1,000. Jadi dengan RM1,000 tu kita carilah kaunter baru. Sebab kita ada lagi 700 kaunter yang lain ni yang masih lagi ada potensi. Tapi kalau kita tak keluar, okey, yang rugi ni akan rugilah. Unless dia boleh naik balik lah. Kalau dia boleh naik balik, memang kita pegang. Tapi itu sebab yang kita kena baca dan andaikan masa depan tu, jangkaan masa depan. Kalau jangkaan kita dia tak boleh naik, bahkan dia akan turun. Sebab itu kita kena keluar. Sebab kita ada pilihan untuk beli kaunter yang lain. Itulah tujuan sebenarnya yang kita kena faham. Kenapa yang banyak sipu-sipu kata cut loss. Itulah tujuan dia. Sebab yang kita pegang tu memang dah rugi, tapi kemungkinan dia akan rugi lagi banyak. Daripada rugi 500 kan, okey lah. Kalau dia turun lagi rugi 600, kita lagi banyak kan. Sebab itu kita kena keluar. Sebab kita masih ada potensi untuk beli kaunter yang lain. Itu tujuan dia. Supaya apa? Supaya kita boleh tutup kerugian itu dengan kaunter yang lain. Sebab itu kalau keputusan menunjukkan kita kena keluar, kita keluar. Tapi unless kalau keputusan menunjukkan kita tak perlu keluar, tak apalah. Tapi kalau keputusan kata keluar, kena keluar. Sebab ada banyak kaunter lain yang kita ada pilihan yang lain. Itu yang penting lah. Itulah emosi. Itulah emosi sebenarnya. Kenapa tak nak keluar? Sebab emosi. Emosi apa? Sayang. Perasaan. Sayang, takut, kan? Takut. Kemudian berharap. Kemudian tamak dan sebagainya lah. Macam-macam melibatkan emosi. Yang tu perlu dipikirkan. Bro ada pegang kaunter bro? Ada kaunter yang share sikit. Saya tengok sikit. Kot ada lah. Teknik harapan ni
Tak boleh sebab Pakatan Harapan dah tak ada dah. Kan? Tak ada mic. Tak dengar suara saya ke? Saham tak ada MC. Yelah, tak ada dia tak sakit kan, dia tak MC. Busa yang MC. Busa ni kalau dia batuk kan, dia tak MC tapi dia ada lah, tapi dia tak sihat. Busa dia tak ada. Macam kita kalau sakit boleh pergi doktor minta MC, dah tak payah kerja tu kan. Busa tak, dia setiap hari yang dia perlu kerja, dia kerja. Cuma bila tak sihat tu, kita kena berhati-hati lah bila dia tak sihat kan. Bila orang tak sihat macam tu lah, kita kena jaga dia elok kan. Jangan sampai dia makin tak sihat kan. Dia makin tak sihat lagi letih kita kan. Macam tu. Kikaisen tak pernah trade saham. Boleh lah, boleh nak belajar lah. Kalau anda rasa, okay, Kikaisen, kalau anda rasa anda ada matlamat kewangan yang besar. Kalau tak ada, tak apalah. Macam ada orang ni tak ada, dia tak kisah. Kalau kita tanya dia, macam mana nanti persaraan? Tak apalah, saya ada pencen. Kalau orang macam tu, it's okay, tak ada masalah. Kita pun tak mau kacau. Tapi kalau anda ada matlamat kewangan yang besar, anda kena buat sesuatu. Tapi kalau orang yang tak kisah, dia kata saya tak kisah, saya pencen tak duit pun tak apa, okay lah, just fine, it's okay, tak ada masalah. Untuk lain-lain instrumen dia agak berisiko, jadi kena belajar lu. Dia macam ni saham-saham di Malaysia ni, kita akan berdagang secara sehala sebab Malaysia dah stop short selling semenjak PKP hari tu. Sehala maksudnya kita hanya boleh beli, beli lepas tu jual. Sehala. Tapi kalau nanti ni advance sikit lah. Nanti selepas anda semua mahir dalam pasaran saham yang sehala ni, anda boleh masuk pasaran yang ada dua hala. Pasaran-pasaran yang ada dua hala ni macam pasaran forex, emas, crude oil, apa-apa yang melibatkan komoditi, soya, sawit dan sebagainya, ada dua hala. Pasaran dua hala ni adalah pasaran anda boleh jual kemudian beli. Anda juga boleh beli kemudian jual. Macam saham kita boleh beli kemudian jual, maknanya sehala lah. Tapi pasaran komoditi dia dua hala. Anda boleh jual dan beli. Jual dulu lepas tu beli. Faham tak? Dia lain sikit lah. Anda boleh jual dulu kemudian beli, ataupun anda boleh buat macam biasa, beli kemudian jual. Itu kelebihan pasaran dua hala. Tapi untuk masuk pasaran dua hala ni, anda kena mahir pasaran sehala. Kalau tidak nanti menaas dibuatnya. Pasaran dua hala ni dia lagi lain macam. Anda boleh beli, jual macam biasa, ataupun anda boleh jual kemudian beli. Kalau pasaran sehala ni kita beli ketika harga rendah, kemudian kita jual ketika harga tinggi. So itulah keuntungan kita. Kalau pasaran dua hala, kita boleh beli ketika harga rendah, jual ketika harga mahal. Ataupun kita boleh jual dahulu ketika harga mahal, kemudian beli ketika harga kat bawah. Semua itu melibatkan bacaan dan juga andaian. Kita membeli suatu saham atas andaian dan jangkaan bahawa ketika kita beli itu harganya rendah, kemudian jual ketika harga dia tinggi. Untuk pasaran dua hala, kita juga boleh membeli satu komoditi ketika harganya rendah, kemudian jual ketika harganya mahal. Dan kita juga boleh menjual ketika harganya mahal, kemudian membeli semula ketika harganya ke bawah. Itu adalah pasaran dua hala. Kaizen, apa maksud nak cover gaji bulan-bulan? Wang tambahan boleh. Yelah, memang dia macam ni Apakah tujuan apakah tujuan pelaburan? Pertama, ada orang yang melabur dengan tujuan untuk wang persaraan. Ada macam tu
Ada orang melabur untuk mendapat wang tambahan, pendapatan tambahan. Ada juga. Ada juga orang melabur untuk secure dia punya duit. Macam orang kaya kan? Orang kaya Orang kaya dia melabur bukan untuk wang besaran. Sebab dia dah cukup dah, duit dia dah cukup dah untuk bersara. Orang kaya melabur bukan untuk tambah pendapatan. Pendapatan dia dah berjebar dah. Tak habis-habis. Tapi orang kaya melabur dengan tujuan untuk secure kewangan dia, untuk jaga kewangan dia. Sebab itu orang kaya melabur. Itu sebab berbeza orang kaya melabur. Sebab itu orang kaya melabur pada saham-saham yang secure. Tak naik harga pun tak apa. Tapi saham tu sangat mahal. Contoh dia beli saham Nestle kan. Nestle tahu berapa harga dia? RM148 seunit. Okey. Kalau kita ada RM1,480, tak beli lagi. Tak boleh beli lagi saham Nestle. Tak boleh beli, tak cukup lagi. Sekurang-kurang kena ada 14,800 baru boleh beli. Baru boleh beli satu lot saham Nestle. Tapi orang kaya dia melabur kat situ sebab dia bukan melabur untuk tambah pendapatan ataupun untuk wang persaraan. Dia melabur untuk secure duit dia. Yang penting duit dia selamat. Okey, 3 Yang keempat, ada orang melabur untuk cuci duit. Ada. Siapa? Penyangak-penyangak. Wang-wang gelap tu, dia melabur untuk cuci duit. Macam sebahagian scammer kan. Dia dapat duit banyak. Duit tu kalau dia declare, memang dia kena tangkap. Jadi dia bagi kat orang, kan? Okey, ni saya bagi duit, awak nak berniaga apa? Awak berniaga lah, kan? Saya bagi awak 10 juta. Awak pulangkan balik pada saya 9 juta pun okey. Maksudnya dia nak cuci duit dia. Jadi yang tu lah jadi kambing hitam kan. Jadi macam-macam tujuan orang melabur sebenarnya. Ada orang melabur bukan untuk untung. Dia nak cuci duit dia. Maknanya daripada 10 juta dapat 9 juta pun okey. So 9 juta tu dah suci, dah bersih. So dia boleh gunakan 9 juta. Daripada 10 juta yang gelap tu kan. So dia bagi pada pihak-pihak tertentu untuk cuci wang tu. So ambil lah 1 juta. So dia ambil 9 juta je untuk cuci wang dia. So itulah dunia macam hal. So okey, boleh Ada apa-apa lagi sebelum kita habis? Sebelum saya buat satu kesimpulan. Untuk Kaizen, untuk tambah pendapatan, kalau nak cover gaji, kena tengok berapa yang anda inginkan. Kena tahulah berapa jumlah yang anda inginkan. Contohnya sebulan berapa nak kan? Nak tambah berapa sebulan? Katakanlah nak tambah sebulan 200 ke 300, 400, 500 kan? Kena tahu jumlah tu lah. Kemudian kena tahu juga berapa modal yang ada. Katakanlah nak tambah 200 sebulan, tapi modal ada 1,000. Maksudnya kena dapatkan pulangan sebulan 20%. Sebulan 20% agak tinggi juga. Sebulan 20% tu tinggi. Ya men. Maksudnya kena knowledge yang betul-betul power untuk dapat 20% sebulan. Itu yang kita kena lihat lah kan. Tapi tidak mustahil. Jadi itu yang saya nyatakan tadi. Semakin tinggi pulangan yang anda inginkan, semakin teruk ataupun semakin berat kerja yang anda perlu lakukan. Jadi kalau nakkan 20% sebulan, berat kerja dia. Bukan senang lah. Banyak benda yang kita kena buat lah. Banyak benda yang anda kena buat. Okey, sebagai kesimpulannya, berdasarkan pengumuman jumlah agihan pendapatan atau jumlah dividen yang diumumkan oleh ASB, so anda, bukan anda, kita semua ada 3 pilihan. Okey, kita semua ada 3 pilihan, iaitu pilihan pertama, kita kekal dengan ASB kalau kita rasa kadar itu adalah kadar yang memuaskan hati kita, terpulang kepada kita. Kalau kita rasa kadar itu okey, memuaskan hati kita, tak rasa sedih, tak rasa kecewa, everything fine, okey, kita boleh kekalkan. Kekallah duduk di situ. Kekallah dapat berapa dividen yang ASB berikan. Tak ada masalah. No hard feeling. Okey, itu pilihan pertama. Kalau anda okey, anda puas hati, okey, kekalkan di situ. Tak ada apa-apa masalah.
Dua, kalau anda rasa kecewa, anda tidak puas hati dengan kadar pulangan yang ASP berikan, anda ada pilihan untuk pergi ke dana-dana amanah. Yang sebahagian dana amanah itu menjanjikan 10%, ada yang 20%, ada yang boleh sampai 30% setahun. So lebih baiklah daripada ASP yang berikan pulangan tahun ni 4.25%. Jadi anda ada pilihan untuk pergi kepada dana-dana amanah. Cumanya saranan saya adalah anda jangan melabur ke unit-unit amanah melalui ejen. Anda kena buat sendiri. Jadi bila anda nak buat sendiri, anda kena belajar. Anda kena belajar. Okey, anda kena belajar. Itu pilihan yang anda ada kalau anda tidak berpuas hati atau rasa kecewa dengan pulangan yang ASP berikan. Itu pilihan pertama yang anda ada. Pilihan kedua yang anda ada, kalau anda tidak puas hati dengan apa yang ASP berikan dan anda mempunyai matlamat kewangan yang sangat besar, cita-cita yang besar, matlamat kewangan yang besar, anda boleh pergi ke Bursa Malaysia. Dan untuk masuk Bursa Malaysia, dia lebih mencabar. Maksudnya, kalau tadi anda nak berpindah ke unit-unit amanah dan membuat pelaburan secara sendiri, anda kena belajar. Dan untuk masuk ke Bursa Malaysia, anda kena belajar lebih daripada itu. Sebab Bursa Malaysia memberikan pulangan berapa yang anda mahukan. Anda mahu berapa, Bursa Malaysia boleh berikan. Okey, anda mahu berapa, Bursa Malaysia boleh berikan. Dan berapa yang anda mahukan itu terpulang kepada anda yang tentukan. Dan semakin tinggi pulangan yang anda mahukan, semakin berat tugasan dan kerja yang anda perlu lakukan. Okey, semakin berat tugasan dan kerja yang anda perlu lakukan. Jadi, sebab itu saya cadangkan anda masuk Bursa Malaysia dengan meletakkan target yang rendah untuk peringkat awal, kemudian anda pertingkatkan pengetahuan, kemahiran dan passion anda supaya pulangan itu juga semakin meningkat. Semakin anda meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan juga kesabaran anda, semakin tinggi pulangan yang anda akan perolehi. Itu sahaja yang saya boleh beritahu kepada anda. Dan kami di Otak Nilai dan kami di page satu lagi, itu Jom Belajar Saham, boleh membantu anda untuk ke arah itu. Okey, membantu anda. Kami sedia membantu anda ke arah itu. Dan semua orang mulai hari ini perlu meletakkan matlamat kewangan masing-masing. Semua orang kena letakkan matlamat kewangan. Terpulang kepada anda berapa yang anda ingin letakkan sebagai matlamat kewangan anda. Cumanya anda kena buat kira-kira matlamat kewangan ini adalah wang pesaran anda. Anda kena kira berapakah jumlah yang cukup untuk anda mendapatkan jumlah pendapatan bulanan sebagaimana pendapatan bulanan yang anda perolehi sekarang yang boleh menampung perbelanjaan anda dan segala kos-kos yang melibatkan kehidupan anda. So, perkiraan akan merujuk kepada jumlah itu. Maksudnya, bila anda bersara nanti, bila anda tidak bekerja, maka wang itulah yang akan bekerja memberikan pulangan kepada kita dengan jumlah yang cukup untuk kita meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Okey? Ada lagi apa lagi? Sebelum kita berhenti di sini. Ada soalan? Atau ada komen? Atau ada cadangan minggu depan kita nak cerita apa? Tak ada Jangan lupa insya-Allah hari Ahad ni kita akan mula berkongsi tentang saham di page Jom Belajar Saham. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.